Sekarang kita ada panggilan daripada penonton yang mana mungkin nak bertanyakan soalan tentang tajuk kita hari ini, sampai seru. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dai. Ya, siapa di sana? Saya Ismail, dari Tunggu. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya pun dulu biasa dengan Ustaz masa di Batu Kantongan di luar. Dah lama tak jumpa Ustaz. Hari inilah soalan saya, Ustaz. Ya, sila. Apakah kelebihan yang diberi oleh Allah pada seseorang yang sabar menunggu sesuatu yang mana selalu berkata belum terus sampai lagi? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Ismail bin Mat Isa. Nama ayahnya macam nama ayah saya, Mat Isa. Jadi soalan yang tadi dia kata, apakah ganjaran pada orang yang mana dia kata bila dia nak buat satu benda tapi dia kata belum sampai seru? Dia sabar menunggu. Sabar menunggu. Apakah ganjaran dia, Ustaz? Dia orang yang bersabar menunggu sesuatu ganjaran daripada Allah setelah dia minta. Contohnya orang berdoa. Kita bila berdoa sesuatu untuk dapat sesuatu, kadang-kadang kita tunggu. Apa yang kita minta tu bila nak dapat. Kadang-kadang orang tak sabar. Sedangkan konsep doa ni, apabila kita berdoa, kita tak boleh tunggu. Kita tak boleh tunggu yang kita minta tu bila Allah nak bagi. Sesiapa yang menunggu apa yang dia minta itu, Allah tolak sebenarnya. Allah tolak permintaan dia. Sebab tu kita jangan tunggu. Lepas kita minta, kita serah kepada Allah. Bila dia nak bagi, dia yang tahu. Orang yang bersabar menunggu, itulah orang yang terbaik. Dan ganjarannya pasti ada. Allah tidak akan tidak percuma sebenarnya kita menunggu sesuatu yang kita minta daripada Allah. Tidak percuma. Mesti ada ganjaran. Cuma ganjaran tu kadang-kadang sangat tersembunyi. Kita tak tahu. Biasanya Allah akan memberi ketika mana kita amat memerlukan. Sebab itulah apabila Allah beri ketika kita tidak begitu perlu, nilai dia tidak begitu besar. Contohnya, kita memerlukan duit. Kita minta orang bagi duit ketika kita masih ada duit. Nilai dia tak berapa besar. Betul. Tapi bila orang tu bagi duit ketika kita 1 sen pun tak ada, dia lain nilai dia. Kita ketika nak makan pun tak ada, 1 sen pun tak dalam poket. Benda tu kita minta dah lama. Kita minta Allah bagi rezeki yang banyak. Sebab kita minta dah banyak, dah lama, Ustaz. Tapi Allah tak bagi. Kita pun kata, bila nak bagi? Padahal pada waktu itu, kalau Allah tak bagi pun, kita masih boleh makan. Kita masih boleh minum. Jadi kalau Allah bagi pun, tak terasa sangat. Tapi kalau dah tak ada apa langsung, masa tu kita dongak ke langit, tengok kiri kanan, tak ada yang memberi. Tiba-tiba Allah bagi ketika itu. Subhanallah, besarnya pemberian Allah pada masa itu. Waktu itulah baru terasa nilai pemberian Allah ni, dia tahu saat yang terbaik untuk dia memberi sesuatu apa yang kita minta. Sebab tu bila dia tak bagi, sudah tentu ada baik dia. Wa asa an takrihu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Maknanya wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kadang-kadang Allah dia tak bagi sesuatu tu kerana ada kebaikan untuk kita. Kadang-kadang Allah bagi sesuatu itu tak baik untuk kita. Jadi benda baik dengan tak baik ini kita tak nampak lihat. Tak nampak lihat sebab dia terlindung. Kita ni benda yang terlindung dengan sekeping kertas pun tak nampak, apatah lagi terlindung dengan dinding yang tebal. Allah sembunyi sengaja nak tunjuk kuasa dia di situ. Jadi apa yang saya dapat daripada Ustaz kata sebentar tadi, senang. Kata kuncinya adalah boleh jadi apa yang kamu suka itu tidak baik, dan boleh jadi juga apa yang kamu tidak suka itu baik bagi kamu. Allah tahu. Allah nak bagi yang terbaik, tapi Allah bagi apa yang kita perlu, tapi kadang-kadang bukan apa yang kita mahu. Sekarang pula kita ada soalan daripada WhatsApp. Baik. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Biasa kita tanya kawan yang belum menutup aurat. Ini macam muslimat tanya ni. Kita biasa tanya kawan yang belum menutup aurat, bila nak pakai tudung, dia akan jawab belum sampai seru. Mohon penjelasan Ustaz. Wah, baik.
isu semasa ni. Dia dalam beraurat ni, dia tidak, kita tak boleh tunggu seru sampai. Sebab aurat ni Allah suruh segera melaksanakan. Betul. Bahkan kalau kita tengok bagaimana seksaan kepada orang yang buka aurat ni, satu urat rambut terdedah 80 tahun direndam di dalam air yang mendidih. Maknanya kalau orang yang faham kenapa Allah suruh tutup kepala, suruh tutup rambut, dia tidak ragu-ragu lagi sebenarnya kalau dia faham. Tapi bila dia tak faham, dia pakai alasan ni lah, tak sampai seru. Seru ni ada benda yang betul-betul kena tunggu seruan daripada Allah. Kadang-kadang seru ini bila Allah sebut saja dalam bentuk ayat hukum, kita tak boleh tunggu. Kita kena laksanakan terus. Macam solat, tak boleh tunggu. Tak boleh tunggu sampai seru. Macam aurat, tak boleh tunggu sampai seru. Sebab benda ni benda perintah wajib. Fi'il amar. Kalau dia tunggu sampai seru, Allahu Akbar. Saya tak berani nak sebut tempat dia dalam neraka, tak boleh, sebab kita tidak boleh mengancam manusia dengan neraka. Betul. Sebab Allah saja yang layak mengancam manusia tu dengan neraka. Tapi kena ingat, satu dosa telah kita buat dengan sengaja di situ. Dengan sengaja kerana Allah dah menyeru kita secara tidak bermasa, tidak bermusim, secara paksa. Kita kena ingat Allah dia tak di sana nanti Allah tidak memaksa kita. Tidak memaksa untuk melaksanakan perintah dia. Di sana Allah memaksa untuk menerima hukuman dia. Di sini Allah paksa untuk buat melaksanakan perintah dia. Di sana Allah paksa untuk terima hukuman dia. Atas apa yang kita tak buat di dunia, Allah larang kita buat. Allah suruh buat, kita tak buat. Okay, baik Ustaz, sekarang kita ada soalan daripada Facebook Ustaz. Okey. Yang mana namanya Zakiyah Asyari. Nama klasik ni Zakiyah Asyari. Lama dah tak dengar nama Zakiyah ni. Last dengar tahun 90. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Kalau kita memang sentiasa ingat Allah dan sentiasa melakukan apa yang Allah suruh, tapi diberi ujian juga seperti aksiden dan sebagainya, adakah ini kerana Allah nak beri peringatan? Mohon pencerahan. Terima kasih kepada panggil apa ya? Puan boleh, Cik boleh, Zakiyah Asyari. Terima kasih. Baik. Dia Allah ni, dia menguji orang yang macam ni lah. Dia tak akan uji orang yang tak perlu diuji. Betul. Kalau orang tu baik, kita tak boleh anggap kebaikan kita itu mesti dibalas dengan satu kebaikan. Di dunia ni, kadang-kadang kebaikan yang kita buat di dunia ni, Allah bagi kita ujian. Sebab tu orang baiklah selalu kena uji. Orang baik ni selalulah kena tipu. Biasanya orang baik dah kena tipu. Orang tak baik, dia payah nak kena tipu. Sebab dia kerja dia menipu. Dia menipu orang baik. Orang baik kena tipu. Bila dia kena tipu, orang baik ni bila kena tipu, dia jangan kesal. Dia kata, aku ni jadi orang baik, aku tak pernah tipu orang. Tapi orang selalu tipu aku. Jangan menyesali. Sebab itulah habuan orang baik sebenarnya. Habuan orang baik mangsa kepada orang tak baik. Kalau tidak, orang tak baik tu dia nak tipu siapa? Dia nak tipu penipu. Lagi tak boleh, sebab penipu tu lebih tahu. Baru orang tu bersembang dengan dia tahu dia nak tipu ni. Sebab dia pun penipu. Tapi kalau orang tu baik, dia bersembang satu hari dengan kawan tu, dia tak boleh fikir orang tu nak menipu dia. Tu yang kena tipu. Itulah dia. Orang yang baik, Allah akan uji. Orang yang beriman, Allah akan uji. Orang yang nak buat baik, baru niat nak buat baik, Allah dah uji. Tu kena ingat, orang nak buat baik ni baru niat nak buat baik, Allah dah uji. Dia baru niat, hari inilah dia nak mula semayang. Tapi bila dia baru nak semayang, ujian datang. Dia kata, biarlah, tak usah semayang. Nampak? Waktu lain lah. Waktu lain lah. Sebab pada hari dia nak mula semayang tu, hari tu ujian datang. Maka patah layu dia. Jangan, kita kena ingat, untuk sesiapa saja yang menonton rancangan kita ni, apabila kita niat saja nak buat baik, ingat, ujian akan datang. Bila datang ujian, kita cuba bertahan dengan ujian itu ganjaran akan datang.
Betul. Sebab apa? Sebab Allah bagi ujian ni bukan saja-saja. Macam kita di sekolah, kita sekolah cikgu bagi ujian kerana nak naikkan kelas kita. Betul. Kalau kita tak nak masuk ujian, kekallah kita duduk di situ. Tak naiklah kelas kita. Tak luluslah kita periksa. Kau tu bila orang dapat kerja ada kelulusan, dia kata saya dulu masa sekolah saya tak nak ambil ujian. Saya tak ada kelulusan. Jadi dialah rugi. Betul. Allah nak bagi sesuatu dia melalui ujian. Ya. Dan kadang-kadang ada pula yang marah bila ujian datang. Dia kata, apa pasal ni hidup aku selalu kena uji. Asal kena uji je aku. Asal kena uji je aku. Dia marah, Ustaz. Tapi dia tak perasan. Ujian dia datang dalam dua bentuk. Satu yang susah, satu yang seronok. Yang susah ni selalu dia marah. Tapi ujian dalam bentuk yang seronok ni dia tak perasan. Ujian dalam Itu bentuk yang paling bahaya. Nabi bahaya. sebut, ujian dalam bentuk nikmat ini sebenarnya berbahaya. Berbahaya. Sebab dia tidak merasakan itu sebagai satu ujian. Ujian sebagai orang kaya. Biasanya orang kaya ni dia sombong, Ustaz. Sebab dia kaya. Tak apalah dia sombong sebab dia kaya. Ni yang miskin sombong ni pasal apa? Dia miskin, dia sombong. Sebab itulah Allah melaknat orang miskin yang sombong ni. Sebab Allah tanya lah besok ni. Allah tanya, kenapa kamu masa di dunia dulu sombong? Sebab saya kaya ya Allah. Tak apa juga. Logiklah. Ni yang miskin ni, kamu masa di dunia dulu, kenapa sombong? Isya'ah nak jawab apa? Dia miskin. Miskin. Tak ada apa untuk dibanggakan. Kita tengok, saya teringat satu hadis Nabi. Nabi kata apa? Lamma khalaqallahu al-jannah qalat ya Rabb lima khalaqtani. Bila Allah buat syurga tanya, ya Allah kenapa kau buat aku? Buat aku untuk apa? Jadi qala likulli sakhiyin taqiyin, untuk orang yang pemurah. Orang pemurah, orang yang berbakti. Jadi maknanya Allah buat syurga itu untuk orang yang pemurah, orang yang berbakti, orang yang ghaniyun mutawadhi, orang yang kaya merendah diri, orang yang miskin merendah diri, berbakti. Itulah tempat dia dalam syurga. Itu dia. Kalau miskin sombong, tak adalah. Tak ada. Itu dia yang tadi disebut Ustaz kata Allah ciptakan syurga untuk apa tadi? Untuk orang yang pemurah. Saya nampak ada satu soalan yang saya rasa macam menarik juga untuk kita jawab. Jadi tunggu saya bacakan kepada semua untuk kita dengar soalannya. Baik. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Ada saja Da'i situ. Saya Syahrum Hadi dari Greek, ingin pertolongan Ustaz. Macam sirih ni. Bagaimana cara untuk kita menyeru orang yang lebih tua dan lebih dihormati di kalangan kita yang agak lara supaya mereka cenderung untuk mengerjakan amal ibadah dan amal soleh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Daripada Syahrum Hadi. Terima kasih. Orang Perak ni Greek. Dia Ustaz, untuk mengajak atau mengajar orang yang lebih tua daripada kita ni kena berhati-hati benar. Kadang-kadang bila kita silap mengajar bukan makin baik, makin buruk jadi dia. Kerana dia tak boleh terima. Ya, kita tengok macam cucu Rasulullah sendiri, Hasan dengan Husin. Ketika dia melihat seorang tua sedang mengambil wuduk, tapi tak betul cara wuduk dia. Jadi Hasan dan Husin ni daripada kecil lagi, mereka ni sudah ada kebijaksanaan dalam menjalani kehidupan harian walaupun sebagai budak. Jadi Hasan dengan Husin berfikir dan berbincang. Dia kata, Hasan, macam mana kita nak tegur pakcik tu? Dia ambil wuduk tak betul. Salah. Sedangkan dia lebih tua daripada kita. Kalau kita tegur dia, kalaupun dia tak marah, hati dia mesti terasa. Betul. Berbincang Hasan dan Husin, kata Hasan Husin, macam ni. Kita pergi ambil wuduk di sebelah dia. Kita ambil wuduk di sebelah dia, kita berpura-pura bertengkar. Awak buat benda yang dia buat yang salah tu, saya akan tegur awak akan membantah teguran saya. Di situ ada pertengkaran. Dia mesti akan tanya kenapa kamu bertengkar. Maka Hasan Husin pergi sebelah dia, ambil wuduk. Kata Hasan, kamu tak betul. Husin kata, kamu yang tak betul. Kamu tak betul. Jadi orang tua ni toleh. Apa hal ni? Wahai cucu Rasulullah, apa hal bertengkar ni? Tidak pakcik. Ni Hasan ni ambil wuduk tak betul. Hasan kata, tak.
Husin yang tak betul. Kata Husin, sebenarnya Pak Cik, saya tengok Hasan, cara basuh mukanya begini. Sedangkan saya melihat atuk saya sebagai Rasulullah, basuhnya begini. Takkan tuk saya tak betul? Tuk saya Rasulullah. Maka berkata orang tua tu, betulkah tuk kamu buat begitu? Ya, tuk saya buat begitu. Saya pasti benar tuk saya buat macam tu. Maka orang tua tu dengan sendirinya rasa bersalah di atas apa yang dia buat. Kerana dia buat macam mana yang dibuat oleh Hasan yang salah tadi. Wah. Itu kebijaksanaan Rasulullah. Nak seru orang. Senang kata macam inilah. Istilah dalam peribahasa kita, ibarat tarik rambut dalam tepung, supaya rambut tak putus, tepung tak berselerak. Rambut boleh sikat, tepung boleh buat kuih. Allah. Tapi Ustaz, kita tengok budak-budak kita ni sekarang ni, dia tegur dia tu tak bijaksana langsung. Dia tengok, pak cik ni dah tua bila nak sembahyang. Aduh, jangan macam tu. Memanglah teguran itu memang perlu. Memang tanggungjawab kita menegur. Tapi kalau tegur tu boleh mendatangkan keburukan, lebih baik tak tegur. Sebab dia kena tengok pertama faktor umur. Betul. Yang kedua faktor pelajaran. Mungkin dia ni pelajaran tinggi dalam bidang lain. Dia ada PhD. Tapi dalam bidang lain, dalam bidang agama dia tertinggal. Kita pergi nak tegur dia, dia ada doktor falsafah. Kita nak pergi tegur dia, bukan boleh begitu. Dia kena ada cara bijak. Kena cara bijaksana. Cara yang betul lah. Supaya bergaduh pun tidak, dia terima dengan baik. Ada cara yang mana diajarkan kita supaya menegur dengan hikmah dan nasihat yang baik. Sekarang daripada pemanggil pula. Okey. Kita dengar apa kata siapa di sana. Assalamualaikum. Da'i Azrin dan juga Ustaz Abdullah Mahmud yang dihormati lagi dimuliakan. Saya Umar bin Abdul Majid daripada Felda Cini Timur, Pekan Pahang. Soalan saya begini, Da'i dan juga Ustaz ya. Kadang-kadang kita selalulah dengan alasan ni tak sampai seru kita ni. Tapi saya nak tanya Ustaz Abdullah pagi ni apakah bila alasan yang diberi begini rupa Ustaz, suruh solat dia kata tak sampai seru, suruh pergi haji tak sampai seru, suruh tutup aurat pun tak sampai seru, apakah ini dikirakan kufur ke Ustaz? Apakah boleh dihukumkan sebagai orang yang kufur kepada perintah Allah? Ustaz, itu je soalan saya pagi ini, Ustaz dan juga Da'i. Terima kasih banyak Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Tuan Umar bin Abdul Majid atas soalan yang saya rasa menarik juga soalan tadi. Dia sebenarnya taklah sampai kepada kufur. Tapi dia tu adalah orang yang asi. Orang yang melakukan, dikira orang yang asi ini orang yang melakukan maksiat. Dan dia mempertahankan maksiat itu dengan alasan. Kita kena ingat, alasan ni satu benda yang tidak pernah kenyang. Daripada kita cari alasan, lebih baik kita cari jalan untuk melaksanakan perintah Allah. Daripada kita mencari alasan untuk meninggalkan perintah Allah. Dia sebenarnya orang yang mencari alasan, dia akan ada alasan dia. Begitu juga orang yang mencari jawapan, akan ada jawapan dia. Kebanyakan orang yang banyak alasan ni, contohnya macam aurat. Dia kata Ustaz, dia bagi tahu kat Ustaz tu, saya ni walaupun tak tutup aurat tapi hati saya baik tau. Dia cerita ada hati dia baik. tu dia tunjuk yang pakai tudung. Dia tu. Pakai tudung labuh tapi mulut dia kata mulut okey. Dia tu pakai tudung tapi mulut tak okey. Jadi dia bandingkan begitu. Dia sebenarnya soal mulut tu satu dosa lain. Seorang aurat tu yang tu satu dosa lain. Dia lain kategori. Kita tak boleh mengaku kita baik sedangkan kita dalam keadaan fasik begitu kan. Kita tak boleh kata saya ni walaupun saya tak tutup aurat tapi saya ni baik Ustaz. Saya sembahyang tak tinggal. Memanglah. Sembahyang tu satu ibadat lain. Aurat satu ibadat lain. Kita tak boleh campurkan begitu. Bila orang tegur kita buat salah, kita kena tunduk akur. Ya memang saya sebenarnya saya tak nak pakai tudung ni bukan apa. Saya rasa saya belum sampai masa dia. Masa ni bukan kita yang tentukan. Kita kena ingat. Sebab tu Allah bersumpah dengan masa wal asri. Masa ni kita tak boleh tentukan bila kita nak, Allah nak memberi kepada kita kesempatan itu bila tak tahu. Jangan bermain dengan masa sebab Allah dah bersumpah dengan masa ni. Masa. Jangan main. Bila Ustaz sebut tentang masa tadi, saya macam tersentak sikitlah sebab kehidupan kita ni mesti ada dikelilingi dengan masa.